Okey nah. Jadi ni ada kamu perbentangan. Hari ni kita ada 3 task, 3 aktiviti yang kita bahagi kepada 6 kumpulan, iaitu 1 aktiviti 2 kumpulan saja. Okey, jadi kita nak mulalah. Kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama Isya, Azatul dengan Auni. Okey, untuk membentangkan aktiviti yang pertama iaitu okey, terus masuk lah. Okey ni Najmi yang mana ni? Najmi tolong present Ustaz sebab Atu dia tak sihat. Okey. Okey. Auni cepat. Okey, Cikgu serahkan kepada yang pembentang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang ini, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Hidayatul Adaha, Puteri Syaimi dan saya Auni Nazifah sendiri ingin membentangkan aktiviti 4A. Okey, soalan 4A menanyakan apakah perbezaan polimer semula jadi dan polimer sintetik dan apakah contoh baginya? Okey, polimer semula jadi ialah polimer yang wujud dalam benda hidup secara semula jadi. Ia diperoleh daripada haiwan dan tumbuhan. Contoh polimer semula jadi ialah sutera, getah asli, selulosa, protein, DNA dan kapas. Seterusnya, polimer sintetik pula ialah polimer yang dibuat oleh manusia melalui tindak balas kimia. Ia banyak digunakan kerana mudah dibentuk, kuat dan ringan. Polimer ini juga murah dan sesuai digunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya polimer sintetik ialah getah sintetik. Contoh polimer sintetik ialah getah sintetik, gentian sintetik dan plastik. Sekian, terima kasih. Okey, ini kumpulan 1. Okey, kumpulan yang kedua ada 2 kumpulan untuk ada aktiviti 4A. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya dengan ahli kumpulan saya Sarah dan Anis akan membentangkan tentang polimer. Polimer terbahagi kepada 2, polimer semula jadi dan polimer sintetik. Polimer semula jadi wujud dalam benda yang hidup secara semula jadi. Dia boleh diperolehi daripada haiwan ataupun tumbuhan. Kanji adalah polimer semula jadi kerana kanji berasal daripada tumbuhan. Contoh-contoh polimer semula jadi ialah sutera, kapas, kanji dan getah. Seterusnya, polimer sintetik. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang dihasilkan melalui tindak balas kimia. Banyak kegunaan polimer sintetik sebab dia mudah dibentuk, dia ringan dan juga dia lagi kuat daripada polimer semula jadi. Polimer sintetik juga lagi murah dan lebih sesuai digunakan berbanding polimer semula jadi. Contoh polimer semula jadi, plastik, PVC, nylon dan juga getah sintetik. Sekian, terima kasih. Okey, polimer kita ada 2, polimer sintetik dan polimer semula jadi. Jadi kebanyakan kita guna banyakkan sintetik lah proses kimia lah. Okey. Seterusnya
Aktiviti 4B. Najmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sabina Aisyah binti Makhir dan rakan sekumpulan saya Nur Syamila binti Muhammad Rafiq akan membentangkan tentang aktiviti 4B. Seperti yang kita lihat, yang pertama ialah pempolimeran kondensasi. Pempolimeran kondensasi melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza. Monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas pempolimeran. Hasil pempolimeran kondensasi ialah polimer dan satu produk lain seperti molekul air atau molekul hidrogen. Tindak balas pempolimeran kondensasi adalah untuk menghasilkan terelena sejenis polyester dan nilon sejenis polyamida. Okey, untuk pempolimeran penambahan pula, pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon bertindak balas antara satu sama lain. Contoh polimer yang terhasil melalui pempolimeran penambahan ialah polietilena, polipropena, polikloretana dan polistirena. Okey, sifat-sifat dan kegunaan nilon. Nilon adalah satu polimer sintetik yang diciptakan pada tahun 1935 oleh William Carruthers di DuPont. Sifat-sifat nilon adalah mempunyai serat yang dapat menyerap air, tidak tahan panas pada suhu 180 darjah Celsius, daya penyerapan yang rendah, lentur dan halus dan juga merebur pada suhu 250 darjah Celsius. Kegunaan nilon yang boleh kita lihat dalam kehidupan harian adalah dalam pembuatan tali tangsi, seluar trek, stokin, pakaian renang, kapet, tirai, cadar dan payung. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya kumpulan yang kedua untuk aktiviti 4B. Selamat petang dan salam sejahtera kepada guru dan saudari sekalian. Kami daripada kumpulan 2 yang terdiri daripada saya Joycelyn Priya, Kirshni dan juga Priyadarshini. Pertama sekali saya ingin mendefinisikan maksud pempolimeran terlebih dahulu. Pempolimeran ialah tindak balas percantuman unit asas iaitu monomer untuk membentuk molekul berantai panjang yang dikatakan polimer. Terdapat dua jenis tindak balas pempolimeran, antaranya ialah pempolimeran kondensasi. Pempolimeran kondensasi biasanya berlaku secara semula jadi pada tumbuh-tumbuhan atau haiwan untuk membentuk polimer semula jadi. Seterusnya, ia juga mengulangi pelbagai jenis monomer. Pempolimeran penambahan Pempolimeran kondensasi menghasilkan produk lain seperti air atau hidrogen klorida selain polimer. Formula empirik polimer adalah berbeza dengan monomernya. Berikut adalah gambar raja molekul berantai yang terbentuk daripada pempolimeran kondensasi. Tindak balas yang seterusnya ialah pempolimeran penambahan. Pempolimeran penambahan banyak digunakan untuk membentuk polimer sintetik. Tahukah anda apa itu polimer sintetik? Polimer sintetik dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia menggunakan petroleum di kilang atau di makmal.
Selanjutnya, ia mengandungi jenis monomer yang sama. Selepas itu, monomer mempunyai ikatan kovalen ganda 2 atau ganda 3 antara karbon. Pempolimeran penambahan tidak menghasilkan produk lain selain polimer. Formula empirik polimer adalah sama dengan monomernya. Gambar raja di bawah menunjukkan molekul berantai panjang yang terbentuk daripada pempolimeran penambahan. Di samping itu, terdapat beberapa sifat nilon, antaranya ialah kain nilon adalah jenis bahan kain yang asalnya daripada produk minyak bumi. Nilon mampu digabungkan dengan fiber lain. Nilon mempunyai beberapa sifat iaitu kuat dan ringan. Nilon tidak menyerap serta halus, sehingga menyebabkan barang yang dikonstruksi serat ini dapat kering dengan cepat. Selain itu, nilon menahan kotoran dengan baik dan juga tidak menjadi lemah apabila terkena bahan kimia. Nilon juga transparan di bawah sinar inframerah. Akhir sekali, kegunaan nilon. Salah satu kegunaan yang paling biasa untuk nilon ialah stokin atau pakaian dalam wanita. Ia juga digunakan sebagai bahan pakaian dalam kaus kaki, pakaian renang, seluar pendek, seluar trek, pakaian aktif, windbreakers, langsir dan bedspread. Kegunaan kurang kerap ditemui termasuk rompi flak, payung terjun, pakaian seragam tempur dan rompi hidup. Serat juga sering digunakan dalam pembuatan payung bagasi dan jaring untuk tudung pengantin. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan kedua yang untuk aktiviti 4B. Jadi aktiviti 4B kita tahu bahawa pempolimeran berlaku dua keadaan, iaitu dari segi kondensasi dua monomer yang berbeza. Kemudian dia akan keluarkan satu molekul yang kecil semasa proses pempolimeran. Okey, yang kedua proses pempolimeran tambahan. Tambahan ini untuk kumpulan sebatian-sebatian karbon daripada alkena dan juga alkena contohnya ada ikatan ganda 2 lah. Jadi dia sambung daripada mono yang sama. Jadi itu ada boleh. Kemudian satu lagi dari segi nylon, kegunaan nylon. Okey, jadi terima kasih ada dua kumpulan. Okey, kumpulan yang seterusnya untuk aktiviti 4C. Silakan dengan Pak Sim. Salam sejahtera, saya Jeshitra bersama dua orang ahli saya iaitu Najmi dan Cindy. Pada hari ini, saya ingin membentangkan soalan aktiviti 4C. Soalan yang dinyatakan di 4C ialah pencemaran yang melibatkan polimer dan cara mengatasinya. Slide seterusnya. Mari kita lihat pencemaran yang melibatkan polimer. Antaranya ialah pembakaran polimer sintetik. Pembakaran ini membebaskan bahan pencemar yang membahayakan kesihatan seperti asap, banjir kilat semasa hujan lebat serta penipisan lapisan ozon. Selain itu, terdapat juga polimer yang membebaskan wap toksik seperti hidrogen cyanida dan nitrogen dioksida apabila dibakar. Oleh sebab polimer sintetik seperti PVC mengandungi unsur klorin, apabila ia dibakar, gas hidrogen klorida yang beraksid dibebaskan yang boleh mengakibatkan hujan asid. Selain itu, pembuangan sewenang-wenangnya polimer sintetik. Perbuatan ini akan merosakkan keindahan alam. Perbuatan ini juga mengancam kehidupan akuatik seperti penyu semakin pupus kerana termakan plastik yang disangka makanan. Setiap hari berjuta-juta plastik digunakan manusia
oleh manusia dan akhirnya akan dibuang ke tapak pelupusan sampah atau hanyut ke laut. Mari kita lihat cara mengatasinya. Antaranya ialah mengitar semula bahan buangan mengikut warna tong yang disediakan. Selain itu, menggunakan plastik jenis terbiodegrasi atau fotodegradasi. Seterusnya, mengadakan kempen di seluruh negara, contohnya kempen katakan tidak pada polietilena. Itu saja, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan pertama, grup Pak C. Okey, buat brosur cantik. Jadi itu kesedaran yang perlu ada untuk menentang mencegah atau pencemaran yang melibatkan polimer. Sebab tu kita sekarang tak nak guna lagi polystyrene. Jadi kalau boleh pergi kedai makanan pun kita guna yang boleh dibiodegrasi lah. Okey, jadi ada satu lagi kumpulan kan? Okey, satu lagi kumpulan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Emilia dan ahli kumpulan saya Fatimah dan Syamimi akan memamerkan hasil brosur kumpulan kami. Tajuk yang kami dapat dan akan diterangkan ialah polimer dan alam sekitar, di mana polimer ni terdapat pencemaran yang melibatkan polimer. Sifat setengah polimer yang tahan lasak dan mengambil masa yang sangat lama untuk terurai menyebabkan masalah pencemaran yang serius. Antara pencemaran yang melibatkan polimer adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini berlaku apabila masyarakat membakar sisa plastik. Pembakaran ini boleh mengakibatkan penghasilan asap hitam, gas yang berbau busuk, beracun dan mengakis seperti karbon monoksida dan hidrogen klorida. Apabila gas ini terbebas di atmosfera, ia akan menyebabkan hujan asid, kesal rumah hijau dan pemanasan global. Seterusnya ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah pula berlaku kerana terdapat sisa plastik yang tidak terurai berlonggok dengan sangat banyak di tempat pembuangan sampah. Hal ini akan memudaratkan sistem tanah kerana sisa plastik ini mengandungi bahan kimia yang berbahaya dan akan menjejaskan kesihatan tanah. Hal ini akan menyebabkan tanah menjadi tidak sesuai untuk pertanian. Yang terakhir ialah pencemaran air. Pencemaran air pula boleh berlaku apabila sisa plastik dibuang ke dalam sungai dan laut. Hal ini juga akan mengakibatkan saluran air tersumbat dan menjadi salah satu faktor kepada banjir kilat. Pencemaran ini juga akan membunuh hidupan laut dan air seperti penyu dan burung yang mati kerana terperangkap atau termakan sisa plastik. Seterusnya kita pergi ke cara mengatasi masalah ini. Cara mengatasi pencemaran udara yang melibatkan polimer ini ialah dengan menggunakan incinerator, bahan pepejal untuk membakar sisa plastik. Seterusnya kita juga boleh menghasilkan plastik terbiodegrasi yang dapat mereput menjadi cebesan kecil. Seterusnya ialah pencemaran tanah dan cara mengatasinya ialah mengamalkan kita semula plastik 3R dengan mengasingkan bekas dan botol dalam tong kita semula dan diserahkan ke pusat kita semula. Seterusnya kita juga boleh menggunakan beg kita semula sendiri dan juga menolak penggunaan beg plastik di pasar raya atau di kedai runcit. Dan akhir sekali ialah pencemaran air. Cara mengatasi pencemaran air yang melibatkan polimer ini dengan mengelakkan pembuangan sisa plastik di sungai dan laut. Dan juga boleh mengadakan gotong royong untuk membersihkan sisa plastik di sungai dan juga laut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, jadi terima kasih. Selesai sudah. Okey, jadi walaupun simple tapi ada itu adalah contoh-contoh soalan dalam polimer ni. Soalan dia suka dalam soalan esei. Jadi bukan buat pembentangan saja. Jadi benda ni kamu ambil perhatianlah. Dan cikgu tengok kamu bekerjasama, ada yang pass kepada kawan-kawan lain untuk dia ni
present sebagainya tu, okey baguslah kerjasama daripada kamu lah. Okey, jadi ada tahniah dan ada brochure apa tu share dalam kumpulan lah, share dalam grup ni supaya tak lupa, boleh study tengok balik apa elok-elok kamu buat. Cikgu puas hati lah. Okey, jadi kita habis awal lah hari ni lah. Okey, sekian, terima kasih. Boleh kita berhenti awal ke nak sambung lagi? Boleh cikgu. Boleh. Okey dah, syok lah berhenti awal. Okey, kita berhenti awal, kita sambung ayat Ahad ni. Okey, Assalamualaikum. Cikgu, terima kasih. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, bayang dulu Okey. Cikgu. Ada komen ke apa pertanyaan? Komen ni, ada komen. Baca slide je. Dah, padan lah sekolah. Kalau boleh lebarkan, janganlah baca saja slide tu.